Kejadian berlaku sewaktu malam kedua, iaitu masa aktiviti night walk. Aktiviti ini paling aku tak sabar-sabar sebab ini merupakan pertama kali aku menyertai aktiviti night walk. Jadi sebelum kami masuk ke dalam hutan, pihak yang menguruskan kami waktu itu, aku gelarkan dia Along, bukan nama sebenar. Dia kira kami semua berapa orang dalam satu barisan sambil tenung mata kami setiap seorang demi seorang. Aku pun tak tahu sebab apa dia tenung, tapi untuk pengetahuan semua, dia ada ilmu dalam benda-benda halus. Jadi aku rasa agak lega di situ. Selepas bacaan doa dan taklimat ringkas, kami bergerak masuk ke hutan. Sebelum ke hutan, kami akan mendaki bukit dalam beberapa minit. Baru sampai ke tempat lapang di mana tempat kami berkumpul pada malam itu. Waktu itu, walaupun kami rasa ramai, tapi rasa sangat sunyi dan gelap. Aku tak pandang kiri kanan sebab rasa macam diperhatikan. Itu mungkin sangkaan aku saja. Bila dah sampai kat tempat lapang tu, Along meminta kami semua duduk dan dia pasang lilin di depan kami sambil bercerita. Waktu itu aku duduk di belakang sekali dan kerap memandang belakang sebab rasa ada yang mencuit-cuit. Selepas habis bercerita, Along mengajak untuk turun semula ke tempat camp. Tapi dengan syarat, turun seorang demi seorang tanpa berbekalkan lampu ataupun cahaya. Mengeluh kami semua. Kawan aku berani, dia terima cabaran dengan turun dahulu. Beberapa minit berlalu. Sewaktu menunggu giliran masing-masing untuk turun, terdengar suara perempuan menjerit seperti dalam kesakitan. Kedengaran sayup dan jauh, disusuli angin menghembus kami. Tiba-tiba, seorang dalam kumpulan kami menegur, "Uish, suara siapa tu?" Serta lilin yang dinyalakan Along terpadam dan kelang kabut Along menyuruh kami berturun bersama-sama. Setelah sampai di camp, Along meminta kami berbaris semula seperti yang sebelum ni dan mengira bilangan kami semua sambil membaca ayat suci Al-Quran. Waktu itu aku nampak Along seperti gelisah dan mundar-mandir sambil tenung semula mata kami sekali lagi. Kami seperti agak ada benda yang tak kena, tapi cuba berfikiran positif. Along meminta kami semua untuk masuk ke bilik masing-masing dan jangan keluar ke mana-mana malam ini. Kedengaran tegas dan serius. Alhamdulillah, malam itu tiada apa-apa gangguan. Esoknya, sewaktu kami makan pagi, ketua kami senyap-senyap bertanya kepada Along, apa yang terjadi malam tadi? Pada mulanya, Along seperti berat untuk bercerita. Tapi kerana ketua kami berjanji untuk merahsiakan daripada kami semua sehingga pulang ke kolej, jadi Along memberitahu bahawa malam tadi ada yang mengikut kami turun. Sewaktu Along mengira bilangan kami terlebih satu orang, dan bila Along tenung mata seorang demi seorang, mata si entiti lain dari yang lain dan sedang merenung tajam. Dia pun pelik kerana muka entiti itu tidak pernah dia nampak. Dengan perasaan kami yang takut pada waktu itu, Along cuba kawal perasaan dia yang gemetar dengan menyuruh kami semua masuk ke bilik masing-masing. Dan bila dia cari semula entiti itu, sudah tiada. So, sekadar perkongsian, tempat camp itu dibuat bertingkat-tingkat sebab lokasinya berbukit. Untuk ke surau, dewan dan bilik lelaki kena naik tangga untuk ke atas. Yang perempuan kami ditempatkan di tingkat bawah sekali. Aku ingat lagi, selepas kejadian itu, 2 hari sebelum kami pulang, awal pagi kami bersenam di tingkat atas dan melakukan beberapa aktiviti memanaskan badan. Setelah itu, kami balik ke bilik masing-masing untuk bersihkan badan. Tiba-tiba dengar suara riuh di luar bilik perempuan. Kelang kabut kami keluar bertanya apa yang berlaku. Bendahari kami memberitahu yang duit kelab semua sudah lesak. Tapi bila diperhati tombol pintu tak seperti dipecah
masuk. Banyak pula duit yang hilang. Ketua kami meminta kami untuk cek semua barang-barang kami, takut ada yang turut hilang. Alhamdulillah, barang aku semua ada sebab aku ada tinggal telefon di dalam beg. Tetapi sayang sekali, telefon kawan sebilik aku hilang. Yang peliknya, telefon itu dia letak di dalam bagasi dia. Tapi macam mana boleh pencuri itu ambil sedangkan tak ada barang pun berselerak? Beg di mana terletaknya telefon aku berada bersebelahan dengan bagasi kawan aku itu. Tapi semua barang terletak elok. Kawan aku siap bergaduh dengan ketua sebab ketua nak sedapkan hati dia yang telefon kawan aku tertinggal di rumah. Tapi aku sendiri nampak dia bawa telefon di waktu berada di camp, puas mencari tetapi buntu. Sampai sekarang duit yang hilang itu tak pasti solusinya macam mana sebab aku pun tak berhubung dengan mereka. Dan telefon kawan aku itu, dia pun membiarkan sahaja tanpa jejak dan memberi sahaja yang baru. Jadi, siapakah pencuri itu?